Allah bertanya, bukankah aku telah memberikan kamu harta? Allah tanya di padang mahsyar nanti, Allah akan tanya, alam utika malan, tidakkah kamu di atas dunia dahulu dapat harta? Ada harta kan kamu atas dunia? Mengapa kamu dengan harta kamu tak jadi hamba pada aku? Kamu jadi hamba pada harta, kenapa? Siapa-siapa yang pernah buat khianat pada orang di dunia ini, sebelum daripada dia masuk dalam kubur, minta halal lah sekarang. Minta halal sekarang. Siapa yang pernah buat dosa sesama orang Islam, buat dosa pada orang Islam yang lain. Kamu pernah cerca orang ni, kamu pernah kata maki pada orang ni, kamu pernah keji dia, kamu pernah tulis dalam Facebook kamu tentang dia, tentang orang yang kamu nak caci maki ni, orang lain tu serta tulis jawab komen kamu tersebut, kamu tolong minta halal di dunia ini. Tolong minta halal di dunia ini sebelum sampai di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang masih lagi diberi oleh Allah kepada diri kita untuk kita memahami pada satu saat yang kita akan lalui dalam kehidupan kita, iaitu di mana kita akan berada di padang mahsyar Allah. Satu masa yang di mana semua manusia dikumpulkan balik dan dibangkitkan balik, dan perjalanan kita masih lagi bergerak daripada perjalanan dunia, kemudian kita akan berterusan bergerak ke alam barzakh, kemudian kita akan bangkit di padang mahsyar Allah. Bila dalam kebangkitan di padang mahsyar Allah ini menjadi satu saat yang menjadi gusar bagi mereka yang tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah, sampai peringkat di mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengadili dah manusia berada di padang mahsyar untuk diadili amalan-amalan umat manusia ini. Lalu kita belajar dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, di waktu itu Allah mula nak adili umat manusia ini. Tapi sebelum Allah adili umat manusia ini, Allah terlebih dahulu mengadili binatang-binatang. Binatang-binatang yang mula dalam keadaan dihitung dan dihisap amalan-amalan binatang ini. Ini yang kita pun faham bahawa keadaan ini akan berlaku, yang disebut dengan pengadilan Allah pada binatang. Lepas pada Allah adili pada binatang, binatang dah dibalas semua di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas pada tersebut, lepas pada diadili manusia di padang mahsyar Allah, diadili binatang di padang mahsyar Allah, binatang ini akan menjadi debu. Waktu mana jadi debu, hancur semua, di waktu itu lalu terkeluarlah daripada mulut orang kafir tersebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah untungnya kalau kami ini menjadi, yang disebut dengan jadinya kami ini menjadi tanah-tanah saja. Sebagaimana binatang yang jadi tanah, maka kami pun kalau sekiranya untuk kami ini dalam keadaan yang kami ini sendirinya menghadap depan Allah dalam keadaan jadi tanah-tanah juga. Ini harapan mereka lah. Orang kafir dipanggil demikian. Lepas pada itu pembunuh-pembunuh mula diadili. Allah jadikan di antara perkara yang pertama yang akan berlaku di padang mahsyar Allah, yang disebut dengan Allah adili pembunuh-pembunuh. Darah. Soal darah ni di antara perkara yang utama yang akan diadili di padang mahsyar Allah. Kemudian Allah adili, lepas pada itu barulah berlakunya yang disebut dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad mula diadili yang disebut di padang mahsyar Allah, mula berlaku di awal dibandingkan dengan yang disebut dengan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain ini. Ini nak gambarkan pada diri kita ni tentang mengenai bagaimana keadaan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak sebut di antara perkara-perkara yang pasti ditanya di padang mahsyar. Ada lagi pengadilan akan berlaku di sana
nasib pencuri tanah, orang yang mencuri tanah, orang yang mengambil tanah. Sama juga di antara yang terawal untuk diadili di padang mahsyar Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain dengan cara kejam dan juga zalim. Siapa yang ambil tanah orang, tanah tu milik orang tapi dia ambil dengan keadaan kejam dan juga zalim. Sebanyak mana dia ambil? Sejengkal je tanah tu. Dia ambil tanah orang, tanah jiran, dia alih batu tanda tu masuk dalam tanah jiran. Sejengkal je. Yang dia ambil tu, Rasulullah kata, tawaqahu min sab'i ardain. Rasulullah kata akan dibalut di tengkuk dia ni segulung, dalam keadaan Allah akan gulung kepadanya 7 petala bumi ini di tengkuk dia tu, dibalut dengan apa dia? Dengan bumi-bumi yang setebal mana? Setebal lebih kurang 7 petala bumi. Ini kesan. Siapa yang ambil tanah orang? Suatu kita ni kalau ada orang, kita duduk berjiran dan sebagainya, jiran kita ni ambil tanah kita, ingatkan dia. Jangan ambil tanah orang. Siapa yang ambil tanah orang, walaupun sejengkal, ataupun dia ambil tanah orang, walaupun dalam keadaan yang sejengkal pada diri dia, dia ambil menjadi milik dia. Dia kononnya dia mengaku jadi milik dia. Di waktu itu, di akhirat nanti, dia akan dibalut di tengkuk dia ni dengan 7 petala bumi itu dibalut di tengkuk dia. Jangan ambil. Lebih lagi lah kalau kita ambil tu tanah hak milik anak yatim. Ataupun kita ambil tanah tu hak milik yang disebut dengan apa dia? Yang menjadi milik orang lain. Kita ambil lah anak yatim ke, ataupun kita ambil hak milik madrasah tahfiz ke, kita ambil hak milik yang disebut dengan orang-orang yang saleh ke dan sebagainya. Kita ambil tanah masjid misal contohnya. Orang yang duduk berjiran dengan masjid, dia ambil tanah masjid. Ataupun orang yang duduk berjiran dengan tanah kubur, dia ambil tanah kubur. Dia ambil masuk dalam kawasan dia. Di akhirat nanti, Allah balut di tengkuk dia sebanyak mana yang Allah balut, sebanyak lebih kurang 7 petala bumi itu sendiri. Itu dibalas di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para pelukis. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dengar betul-betul. Orang yang suka melukis dan sebagainya. Man sawwara suratan kallifa yaumal qiyamah. Kullifa yaumal qiyamah an yanfakhu fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Siapa-siapa yang melukis sebuah lukisan, dia lukis lukisan itu dalam keadaan yang nampak sebiji muka orang, sebiji binatang yang dia lukis ini sendiri. Siapa-siapa yang melukis dengan lukisan-lukisan yang dia lukis dengan lukisan, satu lukisan digambarkan di waktu itu, dia lukis gambar orang, sebiji muka orang, ataupun dia lukis binatang, sebiji muka binatang, dia lukis demikian. Waktu itu yaumal qiyamah an yanfakhu fiha, lalu bangun di padang mahsyar nanti, disuruh untuk meniupkan nyawa ke dalam tu badan lukisan yang telah dilukis itu. Tiup kamu pada lukisan itu. Bila suruh ditiup, nyawa tersebut dalam badan lukisan itu, walaysa binafikhin, nescaya dia tak mampu untuk melakukan keadaan yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kita kena jagalah siapa yang nak melukis ataupun dia nak mencorakkan patung-patung dan sebagainya, pastikan dia jangan lukis sempurna. Itu cara pada diri kita. Jangan lukis dengan lukisan yang sempurna, jangan. Tetapi lukis dalam keadaan yang tak sempurna, separuh misal contohnya. Ataupun dia nak buat yang disebut dengan patung-patung pun sama juga. Jangan sempurna. Kalau dia buat dalam keadaan sempurna, maka di waktu itu dia cuba menandingi kekuasaan Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan para pelukis dan juga para pemahat patung-patung ni di akhirat nanti, dia pasti akan dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Untuk apa dia? Untuk yang namakan dengan dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tiup roh pada yang disebut dengan lukisan dia ataupun patung-patung tadi yang menyebabkan dia tak mampu untuk melakukan demikian. Ini kita kena jagalah pada diri kita, di kalangan kita. Siapa yang nak melukis boleh melukis, tapi jangan sampai peringkat kamu cuba menandingi kekuasaan Allah. Itu cara demikian. Demikian juga siapa yang nak memahat patung-patung, lalu kita diajar supaya sebaik-baiknya jangan ada lukisan-lukisan, jangan ada yang disebut dengan patung-patung dalam rumah kita. Kalau ada lukisan dan ada patung dalam rumah kita, maka kita bimbang. Malaikat dah lah tak masuk dah. Malaikat tak masuk. Kemudian pada masa yang sama juga, di akhirat nanti, kita pula diarahkan oleh Allah untuk tiup ruh-ruh kepada lukisan-lukisan tersebut. Dalam riwayat lain disebut, yu'adzibuna yuqalu ahyu ma khalaqtum. Mereka diseksa dan disuruh hidupkan apa yang kamu telah ciptakan itu. Mesti jadi demikian. Siapa yang di kalangan para pelukis dan pemahat patung, sampai di akhirat nanti, dia akan diazab. Dan dikatakan pada dia, ahyu ma khalaqtum. Dan hidupkanlah apa yang kamu telah ciptakan itu. Yang kamu cuba ciptakan itu. Ini perbincangan para alim ulama lah. Alim ulama bincang lagi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan lukisan tadi, kenapa? Kenapa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang sangat? Kenapa Allah larang sangat yang dimaksudkan dengan patung-patung ini? Kenapa? Jawabnya kerana orang buat sembahan. Orang sembah. Keadaan yang dilakukan itu. Potret Mona Lisa, misal contohnya. Orang jadikan dengan harga yang berjuta-juta, berpuluh juta. Ini contoh-contoh lah. Misal contohnya, dia lukis tu, kemudian dia kagum dengan lukisan dia. Padahal, orang yang mengkagumi pada lukisan dia tersebut, sepatutnya dia lebih kagum kepada Allah. Bukan kagum pada lukisan. Tiba-tiba dia pergi kagum dengan lukisan. Yang ni yang jadi bahaya. Banyak lagi benda yang lain boleh dilukis. Yang dibenarkan lukis, pokok-pokok, kayu-kayu, kejadian yang lain. Binatang dan juga manusia, jangan dilukis. Siapa-siapa yang nak melukis, dia kena jaga pada diri dia. Jaga keadaan ini pada diri dia. Walaupun dia daripada kecil lagi, dia sudah melukis, tetapi jangan lukis lukisan yang sempurna pada kejadian ini. Bimbang di akhirat nanti dia dipaksa untuk ditiup roh pada lukisan-lukisan tersebut. Nak lukis bulan, bintang, matahari yang lain boleh. Tapi nak lukis yang disebut dengan lukisan-lukisan yang disebut dengan kejadian Allah, yang ini dilarang. Takut orang sembah. Tu dia akan jadi demikian. Bila manusia ni kagum dengan lukisan itu, akhirnya dia sembah terhadap lukisan tersebut. Dalam sebuah hadis sahih, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, man tahallama bihulmi lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'iratain wa la yaf'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa melukiskan mimpi yang tidak pernah dilihatnya. Dia lukis satu gambaran yang dia tak pernah dilihat, tapi dia lukis khayalan, misal contohnya satu makhluk yang khayalan yang dilakukan pada dia. Maka pada hari kiamat nanti, dia disuruh menggabungkan dua rambut menjadi satu, padahal dia tidak mampu untuk melakukannya. Rasulullah sebut demikian. Di akhirat nanti, Allah ambil dua helai rambut, cantumkan dia jadi satu. Sampai bila-bila tak terjadi. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang yang dianya menjadikan mimpi ataupun konon-kononnya kreativiti ataupun inovasi ataupun yang disebut dengan pada diri dia tersebut, dia konon-konon imajinasi dia tinggi yang menyebabkan dia lukis satu makhluk yang makhluk itu jauh lebih hebat daripada makhluk kejadian Allah, manusia dan juga sebagainya. Dia buat demikian. Di akhirat nanti Allah ambil dua helai rambut, kamu cantumkan yang ni sebagaimana kamu mimpi dahulu. Konon-kononnya kamu nak tunjuk ni makhluk, yang ni kejadian yang perlu kita agungkan dia. Lalu orang pun sembah kejadian yang demikian. Ada pun yang disebut dengan tujuan untuk kita lukis, untuk tujuan menjadi mengajar ataupun untuk kanak-kanak dan sebagainya,
ulama kata itu dibenarkan. Tetapi kalau dengan tujuan untuk tujuan nak jadi sembahan, yang itulah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diajar pada kitanya, bila kamu dalam keadaan kamu buat demikian, di saat tersebut kamu telah menjadikan, kamu cuba menandingi kekuasaan Allah. Yang ni yang menyebabkan dilarang dalam Islam. Ni cara demikian pada diri kita ni. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas tentang betapa besarnya dosa khianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai aku mendapati seorang daripada kamu sekalian datang pada hari kiamat dengan memikul seekor unta yang bersuara di atas tengkuk dia. Lalu dia minta dengan Rasulullah, dan diminta dengan Rasulullah supaya menolong dia. Lalu Rasulullah kata, aku tak mampu untuk menolong di waktu ini. Hadis ini selengkapnya boleh diperiksa dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kemudian ada perkara-perkara yang pasti ditanya di padang mahsyar. Daripada Adi bin Hatim, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yalqayannallahu ahadukum yawma yalqah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman yutarjimu lahu falyaqulanna alam utika malan fayaqulu bala wa yaqulu alam ab'ath ilaika rasulan fayaqulu bala fayanzuru an yaminihi fala yara illa jahannam wa yanzuru ila an yasarihi fala yara illa jahannam ittaqun nar walau bishiqqat tamratin faman lam yajid fabi kalimatin tayyibatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap seorang daripada kalian sekalian benar-benar akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yalqah, semua di kalangan kamu akan berdiri di hadapan Allah. Bila sampai di padang mahsyar nanti, semua akan berdiri di padang mahsyar Allah dalam keadaan tidak ada yang boleh menghalang, tanpa hijab yang menghalang daripada Tuhannya. Rasulullah sebut demikian. Dan tanpa juru bahasa yang menterjemahkan untuknya. Tanpa juru bahasa yang boleh menterjemahkan untuk dia. Allah bertanya, bukankah aku telah memberikan kamu harta? Allah tanya. Di padang mahsyar nanti, Allah akan tanya, alam utika malan? Tidakkah kamu di atas dunia dahulu dapat harta? Ada harta kan kamu atas dunia? Mengapa kamu dengan harta kamu tak jadi hamba pada aku? Kamu jadi hamba pada harta, kenapa? Lalu dia jawab, bala, ya. Lalu Allah tanya balik, wa yaqulu alam ab'as ilaika rasulan? Lalu, tidakkah aku telah hantar rasul pada diri kamu? Harta aku bagi, rasul pun aku hantar pada kamu untuk jadikan contoh. Tiba-tiba kenapa kamu tak ikut Islam juga? Kamu pergi cari selain daripada Islam, kenapa? Allah tanya demikian. Yang kamu ikut hawa nafsu kamu tu kenapa? Kenapa kamu ikut yang disebut dengan kehendak perut kamu tu kenapa? Di akhirat nanti Allah akan tanya soalan ni. Maknanya, tidakkah di dunia dahulu kamu cukup lengkap dah? Harta kamu ada kan? Ada. Kemudian kamu ada rasul kan yang dihantar pada kamu? Jawab, ada. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu bala, fayanzuru an yaminih. Lalu dia pandang sebelah kanan. Fala yara illa jahannam. Tidak ada apa-apa daripada diri dia kecuali neraka jahannam. Kenapa dia? Kerana dia tak selamat dah. Saat itu dia tak ada Islam dalam diri dia. Padahal dia dah dapat harta atas dunia. Padahal dia telah tahu dah ada Rasul. Tiba-tiba ditolak Rasul. Ditolak juga Rasul dalam hidup dia. Tak ikut Islam dalam hidup dia. Dia pandang kanan je, Rasulullah kata, dia akan memandang kanan tu, tak nampak apa kecuali neraka jahannam. Wa yanzuru an yasari fala yara illa jahannam. Dia pandang sebelah kiri dia pula, dia tak dapati tak ada apa-apa kecuali neraka jahannam juga. Fayanzuru an yamini. Lalu dia pandang yang kanan kiri dia, illa jahannam. Lalu Rasulullah kata, ittaqun nar. Bertakwalah kamu dan takutlah kamu kepada api neraka. Walau bisyiqqatin tamratin. Walaupun sebelah kurma, Rasulullah sebut. Kenapa dia kamu masuk neraka? Kerana kamu kedekut di atas dunia. Kamu kedekut apa? Kamu kedekut untuk ikut Islam. Kamu lebih suka nak mengikut hawa nafsu kamu. Kamu lebih suka mengikut syaitan. Kamu lebih suka untuk menjaga perut kamu.
Kamu lebih suka untuk menjaga yang disebut dengan diri kamu dibandingkan dengan akhirat Allah. Walaupun dengan sebelah biji kurma, fabi kalimatin tayyibatin. Kalau kamu tak ada yang lain juga, faman lam yajid, maka kalau kamu tak ada yang lain, amalan yang kamu boleh tolong kamu, walaupun dengan sebelah kurma, jangan kamu kena kut. Tiba-tiba sebelah kurma pun kamu tak ada, amalan apa yang patut kamu beri pada orang? Fabi kalimatin tayyibatin. Kalimah yang baik yang mesti keluar daripada bibir kamu. Bibir kamu tu, mulut kamu tu, kamu sebut dengan kalimah yang demikian. Jauh lebih baik daripada apa dia? Daripada kamunya dalam keadaan yang kamunya sebut kalimah-kalimah yang buruk dalam hidup kamu ini sendiri. Sebut kalimah-kalimah yang baik. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Safwan bin Mahras, dia berkata, saya pernah memegang tangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya pernah memegang tangan Sayyidina Umar, tangan Umar radhiyallahu anhu. Maka datanglah seorang kepadanya seraya berkata, apa yang kamu dengar tentang sabda Rasulullah mengenai perbincangan pada hari kiamat nanti, ya Umar? Umar, kamu pernah dengar daripada Rasulullah sendiri kan? Rasulullah pernah cerita tak tentang hari kiamat? Benar apa yang akan bercakap yang disebut dengan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti? Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yudnil mu'min fayad'u alaihi kanafahu wa yastarahu minan nas wa yuqarriruhu bidunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu zamban kada ata'rifu zamban kada ata'rifu zamban kada hatta idza qarrahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak qala fa inni qad satartuha 'alayka fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm thumma yu'ta kitaban hasanatihi wa ammal kuffar wal munafiqun fayaqulu al-ashhad ashhad al-ashhad, katanya mulut mereka tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyuruh orang mukmin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sampai di akhirat nanti, Rasul katanya Sayyidina Umar, aku dengar Rasulullah sebut, orang mukmin bila dia sampai di akhirat nanti, Allah menyuruh orang mukmin dekat kepada dia. Lalu didekatkan lekatkan dakapannya kepada orang itu. Allah lekatkan dakapan dengan orang mukmin itu. Dan dia ditutup daripada orang lain. Dan dibuatnya dia mengakui dosa-dosanya. Allah menanya orang mukmin ini. Allah dekatkan dia dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah tanya orang mukmin, adakah kamu mengaku dosa ni? Kamu ada tak mengaku dosa ni? Dosa yang kamu buat ni? Allah tanya pada dia. Lalu sehingga manakala Allah telah membuat orang itu mengakui dosa-dosanya dan berasa yakin dirinya celaka, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutup dosa-dosa itu di dunia. Orang ni, bila Allah tanya pada dia, orang mukmin ni kan, orang mukmin ni sampai di padang mahsyar, Allah tanya soalan pada dia, kamu mengaku tak kamu buat dosa ni? Kamu mengaku tak kamu buat dosa ni? Dia pun jadi rasa diri dia ni memang salah sungguh. Ya, aku pernah buat dosa ni. Bila pernah dia, lalu Allah jawab, aku tutup dosa-dosa ni di dunia itu, dan sungguhnya aku mengampuni untuk kamu pada hari ini, wahai orang mukmin. Dosa-dosa kamu ni kan kamu tak bangga langsung kan? Kamu tak berbangga pun dengan dosa ni. Kamu tutup kan? Kamu cuba sembunyikan dosa ni di dunia lagi kan? Kamu sembunyikan dosa ni. Baik, sekarang aku ampunkan dosa-dosa kamu itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita lah yang dapat demikian. Kemudian Allah Ta'ala memberi buku catatan amalan kebaikan dia di sebelah tangan kanan dia. Wa inni aghfiru halakal yaum summa yu'ta kitaba hasanati. Dan diberi segala suratan amalan. Belum lagi timbang ni amalan ni. Baru di padang mahsyar ni baru. Dalam keadaan demikian Allah sebut, kamu mengaku tak dosa ni? Mengaku, ya Allah, aku buat dosa. Kemudian kamu buat tak macam ni? Buat, ya Allah. Takut dia. Mula takut. Dalam keadaan dia rasa takut tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala samakan dia, dan Allah lepaskan segala, Allah memberi buku catatan kebaikan dia sebelah tangan kanan dia. Ada pun orang-orang kafir dan orang munafik. Ada pun orang kafir dan orang munafik. Disebut demikian. Maka para saksi berkata, mula para saksi akan sebut, al-ashhad, aku sanggup menjadi saksi, ya Allah. Dia ni jahat, dia ni jahat, dia ni jahat.
Firman Allah Ta'ala, haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itulah orang-orang yang berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersebut, ingatlah kutukan Allah itu ditimpa ke atas orang-orang yang zalim. Al-Bukhari dan Al-Muslim mengeluarkan hadis ini daripada kitab sahih masing-masing, daripada riwayat Qatadah radhiyallahu anhu sebut demikian. Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, antara lain menceritakan Allah Ta'ala menemui hamba-hambanya, lalu Allah berfirman di padang mahsyar ni, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan kamu, menjadikan kamu pemimpin atas dunia, memberikan isteri pada kamu, menundukkan untuk kamu kuda dan unta, dan membiarkan kamu berkuasa dan bersenang lenang? Allah tanya soalan ni pada pemimpin-pemimpin atas dunia. Mana-mana pemimpin atas dunia, Allah tanya soalan ni. Dia kata, kamu kan waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu, aku jadikan kamu pemimpin masyarakat. Kamu jadi ketua kampung, kamu jadi yang berhormat, kamu jadi DO, kamu jadi begini, kamu jadi begini. Aku bagi pada diri kamu pula isteri. Ada pula orang berkenan dengan kamu. Aku bagi pada kamu isteri. Menundukkan, aku bagi pula kereta-kereta mewah dalam hidup kamu. Menundukkan unta dan juga kuda, dan membiarkan kamu ni pula panjang pula umur kamu. Allah sebut demikian. Aku bagi peluang untuk diri kamu ni panjang umur pada diri kamu. Betul tak betul? Allah tanya demikian. Lalu dia jawab, betul ya Allah. Dia jawab. Pemimpin-pemimpin dia jawab, ya ya Allah, ya, kami pernah dapat. Allah bertanya lagi, apakah pada waktu itu kamu meyakini akan bertemu dengan aku? Waktu mana kamu jadi pemimpin tu, kamu ada tak dalam jiwa kamu ni perasaan takut nak jumpa dengan aku, ataupun jumpa dengan aku? Mereka jawab, tak ada. Tak ada ya Allah. Tidak. Allah Ta'ala berfirman lagi, sesungguhnya aku ini melupakan kamu sebagaimana kamu lupakan aku di waktu mana di atas dunia dahulu. Atas dunia dahulu kamu cakap, tak cerita langsung tentang akhirat. Bila kamu mengajar masyarakat, kamu tak ajar langsung masyarakat tentang hidup akhirat. Sebagaimana kamu lupakan aku atas dunia, hari ini aku tak peduli pada diri kamu. Cara Allah sebut demikian. Nak ajar mana-mana orang pemimpin, mana-mana pemimpin, dia akan dapat seksaan sebegini di padang mahsyar nanti. Kemudian Allah Ta'ala menemui orang kedua. Lalu Allah tanya balik pada dia, bukankah aku telah memuliakan kamu, menjadikan kamu pemimpin, memberi kamu isteri, menundukkan untuk kamu kuda dan unta, serta membiarkan kamu berkuasa dengan panjangnya umur kamu, bersenang lenang dalam hidup kamu? Lalu dia jawab, benar ya Allah. Ya, aku pernah jadi pemimpin atas dunia dahulu ya Allah. Allah tanya lagi, apakah pada waktu itu kamu meyakini akan bertemu dengan aku pada hari akhirat ini? Dia menjawab, tidak ya Allah. Atas dunia dahulu sibuk ya Allah. Mana sempat nak cerita tentang akhirat pada masyarakat? Sibuk dalam hidup ni nak cerita tentang dunia je. Macam mana nak suruh masyarakat jadi kaya, macam mana nak suruh masyarakat hidup bahagia, macam mana ajar pada masyarakat tentang tu je. Sebagaimana lalu Allah kata, sesungguhnya hari ini aku lupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan aku. Dua. Kemudian Allah menemui orang yang ketiga. Allah panggil pula yang ketiga. Lalu menanyai seperti tadi juga. Dijawab, ya Tuhanku, saya telah beriman pada kamu, kepada kitab kamu, pada Rasul kamu, dan saya melakukan salat, puasa dan juga zakat ya Allah. Pemimpin ni jawab lain sikit. Yang ketiga ni jawab lain. Yang pernah jadi Perdana Menteri, yang pernah menjadi yang di-Pertuan Agong, yang pernah menjadi raja-raja, yang pernah menjadi yang berhormat dan sebagainya. Tolong dengar kalimah ini. Yang Rasulullah cerita, pemimpin dipanggil di padang mahsyar Allah. Kemudian bila dipanggil, lalu tanya, kamu buat apa di atas dunia dahulu? Aku beriman dengan kitab kamu, Rasul kamu, aku solat, kemudian aku puasa, aku menunaikan zakat. Orang itu memuji Allah dengan pujian terbaik seboleh mungkin pada dia. Rasulullah bersabda, melanjutkan cerita ni, Rasulullah sebut, lalu Allah berfirman, kalau begitu tunggu kamu kat sini. Allah sebut pada pemimpin, nak sebutnya orang yang akan mula disoal di padang mahsyar. Kamu tunggu kat sini. Bila kamu tunggu sini, Rasulullah bersabda lagi. Kemudian dikatakan pada orang itu, sekarang
akan kami datangkan saksi kami ke atas diri kamu. Dulu kamu mengakukan kamu semayang, kamu tutup aurat, kamu jadi pemimpin, yang pemimpin ni bawa orang ke akhirat Allah. Kamu sebut demikian. Lalu katanya Allah, kamu tunggu kat sini. Aku nak tunggu. Aku nak tengok macam mana akan dibalas pada diri kamu ini. Kamu tunggu di sini, aku nak cari saksi untuk membantu kamu. Kemudian dikatakan pada orang itu, sekarang akan kami datangkan saksi kami atas diri kamu. Orang itu pun berkata dalam hati dia, siapakah gerangan yang akan menjadi saksi atas diriku ini? Siapa yang akan menjadi saksi ke atas diri aku? Tiba-tiba mulut orang itu terkunci. Mulut tu terkunci, tak boleh bercakap. Orang yang ketiga ni, pemimpin yang ketiga ni. Dan sebaliknya, paha, daging, tulang-tulang disuruh memberi kesaksian. Tiba-tiba paha pun mula bercakap. Kemudian daging-daging dia bercakap. Lalu berbicaralah paha dia, daging dia dan tulang-tulang itu memberitahu semua yang pernah dikerjakan oleh orang itu. Orang ni pun mula keluar terus suara daripada tangan dia, keluar suara daripada paha dia, keluar suara tulang-tulang dia, keluar suara gigi dia, keluar suara semua, memberitahu semua yang pernah dikerjakan orang itu. Dengan demikian dia tidak boleh lagi membela diri dia. Itulah orang munafik. Orang munafik, golongan munafik. Itulah orang yang dimurkai di sisi Allah. Allahu Akbar. Kita ni jangan jadi demikian. Jangan sampai peringkat menjadi orang munafik. Kemudian terdengar suatu seruan, setiap umat mengikut apa yang dahulu disembah di atas dunia dahulu. Kemudian hadis ini panjang lagi, nanti insya-Allah kita akan bicarakan dalam bab ini. Muslim dan Al-Baihaqi meriwayatkan pula hadis ini menurut Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah menemui Rasulullah ketika mana baginda ketawa. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kamu sekalian mengapa aku ketawa? Disebut demikian. Tahukah kamu kenapa aku tersenyum dan aku nampak gembira pada hari ini? Anas radhiyallahu anhu berkata, kami menjawab, Allah dan juga Rasul yang tahu, lebih tahu. Tak tahu Rasulullah. Jarang kamu nak boleh senyum, suka macam ni ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, aku ketawa kerana dialog di antara seorang hamba Tuhannya pada hari kiamat. Dalam dialog itu, hamba itu berkata, ya Tuhanku, bukankah engkau telah menyelamatkan aku daripada kezaliman? Allah jawab, ya benar, kamu selamat. Hamba tersebut tanya lagi, kalau begitu, saya sesungguhnya tidak mahu ada yang memberi kesaksian atas diri saya sendiri selain daripada pihak diri saya sendiri, ya Allah. Ini dia bercakap dengan Allah di pada mahsyar Allah. Allah Ta'ala berfirman, memang pada hari ini cukuplah diri kamu sebagai saksi atas diri kamu, di samping para malaikat pencatat amal yang mulia itu. Rasulullah sebut demikian. Allah mengunci mulut dia, orang itu, dan berfirman pada anggota tubuh badan dia, cakaplah, katanya Allah. Ada orang yang macam ni, yang dia sebut ada Allah, ya Allah, kamu tak akan buat zalim pada dia aku kan, ya Allah. Allah kata, ya, aku tak akan buat zalim. Kalau begitu, bagi peluang untuk dia aku bercakap untuk membela dia aku sendiri hari ini, ya Allah. Lalu Allah kata boleh, Allah kunci mulut. Bila Allah kunci mulut dia, tubuh dia bercakap. Allah sebut ada tubuh badan dia, cakap. Cakap sekarang wahai tubuh terhadap orang ni. Ketika anggota tubuhnya berbicara tentang perbuatan yang pernah dilakukannya, kemudian orang itu diizinkan lagi bercakap, maka kata dia, tidak mungkin, tetapi celaka kamu, demi kamulah aku membela diri. Dia marah pada tubuh badan dia. Kenapa kamu ni bercakap macam ni? Kalau aku tahu macam ni pun, dia kata, aku tak bela kamu. Tapi kenapa kamu pula yang sibuk nak jaga aku ni? Dia sebut demikian. Selain riwayat di atas, Al-Baihaqi meriwayatkan, ni dipanggil perbincangan di pada mahsyar Allah. Berlaku di pada mahsyar Allah ni, manusia jadi sibuk macam ni lah. Masing-masing nak menyalah. Orang ni nak salahkan yang ni. Badan sendiri pun saling menyalah di antara satu sama lain. Selain daripada riwayat Al-Baihaqi, meriwayatkan pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia jawab, dia kata apa dia? Rasulullah pernah membaca ayat ni. Ayat apa yang dibaca? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya, kerana sesungguhnya Tuhan kamu telah memerintahkan bumi itu untuk bercakap.
Bila sebut saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, sesungguhnya berita-berita adalah bahawa dia memberi kesaksian ke atas setiap orang. Maknanya, bumi akan menjadi saksi. Dia berjalan untuk ke masjid berapa kali. Dia pergi ke pasar raya berapa kali. Bumi menjadi saksi. Baik lelaki maupun perempuan. Tentang apa-apa yang telah dilakukan di atas permukaan bumi ini. Dia akan mengatakan, orang ini telah melakukan ini dan itu. Pada hari itu dan ini. Itulah berita-berita daripada bumi. Ia akan bersuara di saat mana berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala itu. Imam Malik telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kan lahu mazlamatun li akhihi falyatahallahu minha al-yawm fa innahu laysa dinarun wala dirham min qabl an yu'khadh min hasanatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Siapa-siapa yang melakukan kezaliman pada saudara dia sama Islam di atas dunia dahulu. Siapa-siapa yang buat zalim di antara orang Islam dengan orang Islam, dia buat zalim sesama orang Islam ni, falyatahallahu min hal yaum, maka Allah meminta padanya untuk dihalalkan pada hari kiamat nanti. Maka hendaklah dia meminta kepadanya untuk dihalalkan sekarang, sebelum sampai di akhirat nanti. Kerana di sana tidak ada dinar ataupun dirhaman untuk membayarnya. Siapa-siapa yang pernah buat khianat pada orang di dunia ini, sebelum daripada dia masuk dalam kubur, minta halal lah sekarang. Minta halal sekarang. Siapa yang pernah buat dosa sesama orang Islam, buat dosa pada orang Islam yang lain. Kamu pernah cerca orang ni. Kamu pernah kata maki pada orang ni. Kamu pernah keji dia. Kamu pernah tulis dalam Facebook kamu tentang dia. Tentang orang yang kamu nak caci maki ni. Orang lain tu serta tulis, jawab komen kamu tersebut. Kamu tolong minta halal di dunia ini. Tolong minta halal di dunia ini. Sebelum sampai di akhirat nanti. Bila kamu sampai di akhirat, kamu tak ada duit. Kamu tak ada pahala untuk kamu nak boleh nak tolong selamatkan diri kamu. Qabla an yu'khadha min hasanati. Sebelum daripada orang yang kamu caci maki itu, dia ambil segala kebaikan-kebaikan kamu. Wa illam takun lahu hasanatan, kalau sekiranya kamu ni tak ada kebaikan langsung di padang mahsyar nanti, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil segala dosa-dosa orang ni, dipikulkan ke atas diri kamu, fahumila alaih, yang menyebabkan kamu menanggung tanggungan yang berat pada diri kamu waktu mana kamu berada di padang mahsyar nanti. Ingat ya, jangan buat khianat pada orang. Jangan buat zalim pada orang. Jangan caci maki orang. Di dunia ini, siapa yang pernah buat zalim pada orang, buat khianat pada orang di dunia ini, minta halal di dunia ini. Siapa yang pernah tulis tulisan-tulisan yang buruk, keji, yang tak baik, yang pernah dijatuhkan air muka orang tu, muka orang ni, di dunia ni, tolong padamkan posting tersebut. Tolong kita pergi jumpa dengan orang yang pernah kita kata pada dia tu, kita minta halal dengan dia. Minta halal dengan dia. Kalau kita tak minta halal dengan dia, kita pernah buat benda yang demikian, di akhirat nanti, penat kita, penat. Penat. Kenapa? Kita terpaksa bagi kebaikan-kebaikan kita pada dia, ataupun kita kena ambil buruk dia tu, kita pikul di atas diri kita pula. Ingat tu netizen-netizen. Orang yang menggelarkan diri dia netizen konon-kononnya. Orang yang menggelarkan diri dia panggil apa dia? Dia di antara orang yang hebat dalam menyerang orang dan sebagainya. Tunggu. Orang yang begini. Saya nak pesan awal-awal. Tolong ingat dalam hidup kita. Jangan pandai-pandai kita nak kata pada orang, nak tuduh pada orang, nak buat macam gaya di atas dunia ini tanpa kita mempunyai kekuatan untuk kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedap tuduh orang tu. Tuduh orang ni penunggang agama. Tuduh orang ni al-kazzab. Tuduh orang ni macam-macam gaya tuduhan yang keluar daripada mulut kamu. Kamu tunggu. Orang yang jadi macam ni di akhirat nanti, Rasulullah kata, dia tidak ada duit dia nak bayar. Dia tak ada benda yang dia nak lakukan, kecuali dia terpaksa bagi segala kebaikan dia. Bila tak ada, dia terpaksa ambil segala dosa orang yang dikata tadi, dipikul untuk diri dia. Siapa nak jadi muflis, silakan. Silakan dalam hidup dia atas dunia ni. Buat.
Kerana apa dia? Kerana Allah tak pernah lupa terhadap apa yang kamu lakukan kezaliman ini sendiri. Allah tak pernah lupa. Satu, kita jangan, kalau ada orang yang mencaci maki je dalam Facebook kita, tuan-tuan blok terus. Tuan-tuan jangan benarkan dia ni, jangan benarkan dia ni berterusan untuk buat dosa. Jangan benarkan. Blok terus. Kalau dia ada caci, dia kata macam-macam gaya pada kita jangan friend dengan dia. Jangan friend. Kita blok, kita jauh. Biar dia je yang buat dosa. Nanti di akhirat nanti, waktu mana sampai di akhirat nanti, dia cari kita, mengangkat dia di padang mahsyar Allah nanti. Ini cara demikian. Dalam hidup kita ni, orang mukmin ni, orang yang kena jaga pada dia. Jangan jadi keyboard warrior ke. Jangan kita rasa kita ni hebat dengan tulisan kita ke. Jangan. Semua tu tidak membawa keuntungan. Siap lukis gambar orang. Misal contoh. Lukis gambar orang ni. Letak pula nama orang ni. Macam-macam gaya kita buat demikian. Kamu tunggu. Kamu tunggu je. Bila kamu buat saja demikian, di waktu mana di padang mahsyar nanti, kamu dah habis dah. Pahala-pahala kamu bagi pada dia, kamu terpaksa ambil dosa dia, kamu pikul pada diri kamu. Min sayyiati sahibi fahumila alaih, lalu dipikul dan dilemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dosa syirik pada Allah dan juga zalim terhadap sesama makhluk mula diadili. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ansyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ad-dawawinu indallahi salasah, diwanun la ya'ba Allahu bihi syai'a, wa diwanun la yatruku Allahu minhu syai'a, wa diwanun la yaghfiruhu Allahu, fa amma ad-diwan alladhi la yaghfiru Allah fasyirku billah. Catatan amalan di sisi Allah ada 3 jenis. 3 jenis catatan amalan yang akan melayang di padang mahsyar nanti. 3 jenis ni akan kamu dapat. Apa dia? La ya'ba'u Allahu bihi syai'a. Yang catatan yang tidak dipedulikan langsung oleh Allah sedikit pun. Allah tak pandang langsung catatan itu. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'a. Dan ada satu catatan yang tidak dibiarkan oleh Allah sedikit pun. Allah catat semua. Lembaran tu penuh dengan apa yang dilakukan pada dia. Kemudian wa diwanun la yaghfiruhu Allahu, dan satu catatan yang Allah tak ampun langsung. Allah tak pandang langsung. Allah tak terima langsung amalan dia. Dan dewan amalan catatan yang alladzi la yaghfiruhu Allah, apa dia catatan yang tidak diampunkan oleh langsung itu adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala ni nak gambarkan pada diri kitanya gambaran bagaimana Allah jadikan keadaan demikian pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengharamkan kepadanya syurga. Allah haramkan pada diri dia syurga. Ini keadaan pada diri dia. Catatan yang tidak dipedulikan Allah Ta'ala sedikit pun adalah kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri dalam hubungan dia dengan Allah. Ini di antara catatan yang Allah tak pandang, Allah tak pedulikan sedikit pun pada catatan itu ialah siapa dia? Orang yang buat zalim pada diri dia sendiri. Orang zalim pada diri sendiri ni kan ramai di kalangan kita kan. Tak masal-masal dia menulis dekat Facebook tu mengata orang. Dia mengata orang dekat Facebook tu, dia caci maki orang ni, yang ditulis caci maki itu, dia bukan caci maki pada orang tu, dia sedang caci maki untuk diri dia sendiri. Dia akan caci untuk diri dia sendiri. Jangan caci orang. Tak madan pun dengan diri kita. Anak sebutnya, kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kemudian, dalam hubungan dengan Allah, seperti meninggalkan puasa dan salat. Dia tak semayang. Dia tak puasa. Dia bukan buat zalim pada orang, tetapi dia buat zalim pada diri dia sendiri. Allah Ta'ala akan mengampuni dan memaafkannya jika dia menghendaki. Adapun yang tidak dibiarkan Allah Ta'ala sedikit pun pada kezaliman seseorang terhadap sesamanya, ini pasti ada pembalasan yang akan dibalas di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini di antara gambaran yang berlaku pada seseorang. Pertanyaan tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Allah akan tanya lagi. Di padang mahsyar Allah akan tanya tentang apa dia? Tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya.
firman Allah Ta'ala, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. InsyaAllah kita akan sambung pada malam yang akan datang nanti, manakala kita akan cerita tentang ini. Mula Allah bertanya tentang apa dia pada seorang ini, di antaranya tentang nikmat yang Allah kurniakan pada, yang dinamakan dengan Allah kurniakan pada seorang itu, pasti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.